Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan. Jadi kepada semua pelayar-pelayar di Facebook page Jabatan Penerangan Wilayah Pusat Kuala Lumpur. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana bersama-sama kami pada hari ini dalam program Influencer at Japan. Cuma hari ini kita ada istimewa sikit di mana pada kali ini Influencer at Japan edisi khas Ramadan. Jadi selalunya sebelum-sebelum ni kita lebih kepada membawa isu-isu semasa atau isu-isu setempat di sekitar Kuala Lumpur, tapi cuma pada kali ini di dalam bulan Ramadan ini jadi kita ada istimewa sikit. Jadi kita membawakan Influencer Japan edisi khas Ramadan. Jadi pada hari ini sebelum kita memulakan Influencer at Japan kita pada hari ini, jadi kita mohon kepada semua pelayar-pelayar kita untuk dapat like dan juga share supaya lebih ramai lagi pelayar-pelayar di Facebook dapat manfaat daripada isu yang kita akan kupas pada hari ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, pada hari ini tajuk yang kita akan kupas pada hari ini adalah tajuknya Garis Masa ke Lailatul Qadar. Jadi pada hari ini 19 Ramadan 1443 Hijrah, di mana kita sebenarnya sudah masuk ke 10 malam terakhir, di mana jika kita tahu jika 10 malam terakhir ni di bulan Ramadan ini adalah yang popularnya adalah malam Lailatul Qadar. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah Garis Masa ke Lailatul Qadar. Jadi untuk mengupas isu kita pada hari ini, kita akan membawakan seorang tokoh yang cukup yang kita bawakan khaslah daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Pusat Kuala Lumpur ni, cukup arif tentang topik yang kita akan bincang ini, iaitu tentang garis masa ke Lailatul Qadar. Jadi kita jemput panel kita, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, iaitu pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kita persilakan. Assalamualaikum Ilyas, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat juga Datuk? Alhamdulillah sihat walafiat. Terima kasih kerana menjemput saya dalam program yang saya rasakan cukup bermakna dan juga sesuai di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan. Ya, betul. Okey, yang bagi Datuk, sebelum kita mengupas tentang garis masa ke Lailatul Qadar ni, jadi boleh tak kita minta yang bagi Datuk untuk perkenalkan diri dulu kepada audiens kita di Facebook Jabatan Penerangan ni. Okey, terima kasih kepada saudara Ilyas, kepada penonton yang di luar sana ataupun kepada yang sedang mengikuti secara langsung melalui online ataupun melalui laman web Jabatan Penerangan. Saya Muhammad Ajib bin Ismail, sekarang ini berkhidmat di Jabatan Agama Islam dan Persekutuan selaku pengarah dan juga selaku Siuska Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dalam diam tak diam saya dah 4 tahun berkhidmat di Jawi, dan Jawi ini sebagaimana dimaklumi adalah agensi pelaksana kepada dasar yang telah ditetapkan oleh MAWIM, dan daripada sudut pentadbiran Haiwal Islam, Jawi menguruskan banyak perkara dan ada 12 bahagian di bawah saya meliputi 3 daerah iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Saya berterima kasih kerana Jabatan Penerangan memberikan ruang dan masa kepada saya. InsyaAllah kita akan bersama-sama dalam tempoh sejam ini dan mudah-mudahan kita akan mengukuhkan lagi pertalian persahabatan, persaudaraan, mahabbah bersama kita di wilayah persekutuan khususnya dan di Malaysia, amin insyaAllah. Jadi insyaAllah betul. Jadi terima kasih kepada yang bagi Datuk. Jadi tuan-tuan, begitulah tadi sedikit pengenalan berkenaan dengan panel kita pada hari ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan, bila kita berbicarakan tentang Lailatul Qadar ni, semua orang mungkin tahu malam Lailatul Qadar. Tetapi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tu, pasti kita akan buat persiapan. Jadi kita buat perancangan, kita mesti ada matlamat dan kita kena tahu apa yang hendak dicari di malam
Lailatul Qadar. Jadi untuk kita teruskan mengupas tentang tajuk kita iaitu garis masa ke Lailatul Qadar. Jadi kita nak tanyakanlah kepada Yang Berbahagia Datuk. Jadi Yang Berbahagia Datuk boleh tak menjelaskan apakah itu malam Lailatul Qadar? Okey, terima kasih Alias kepada pendengar ataupun penonton ataupun yang mengikuti siaran langsung melalui media sosial ini. Sebenarnya malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang melambangkan keagungan, keistimewaan dan kelebihan bulan Ramadan. Kita tahu bahawa bulan Ramadan adalah satu bulan yang cukup istimewa. Pertamanya kerana kita diwajibkan puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah dipadukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah dipadukan ke atas umat sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Jadi bulan Ramadan ini adalah satu peluang untuk kita meningkatkan ketakwaan bagi orang Islam, ya, di mana salah satu malam akan disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini disebut dalam surah Al-Qadar, ya, ayat 1 hingga 3, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Jadi ayat ini bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Dan malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini telah dinyatakan dalam ayat suci Al-Quran tentang kelebihan itu. Ya, di mana kita ditekankan di peringkat awal dalam surah yang pertama saya sebut tadi bahawa tujuan kita berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan supaya kita bertakwa. Jadi 30 malam yang kita mungkin dapat solat berjamaah ataupun kita dapat menunaikan solat sunat tarawih, ada satu malam yang cukup istimewa, yang cukup agung, yang penuh dengan kemuliaan dan juga keistimewaan. Jadi bagaimana kita nak mendapat malam itu? Ya, istimewanya ialah malam ini tidak ditentukan, tidak dinyatakan, tidak disebutkan pada malam berapa, dari saat malam pertama atau sampai ke malam yang ke-30 ataupun 29, 28, 27, tidak dinyatakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak menyatakan secara malam bila. Dan Rasulullah SAW menyebut bahawa malam ini adalah malam yang cukup hebat dan baginda sendiri memohon kepada Allah untuk baginda menemuinya. Dalam Al-Quran tadi hanya disebut malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan. Adakah kita boleh panjang umur Cik Alias? Sebab betul. Itulah kita tak pasti. Dan kita hanya berharap pada Allah, Cik Alias. Jadi kita disuruh berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana kita nak dapat? Pastinya jangan tinggalkan setiap malam di bulan Ramadan. Ini yang paling penting kerana di malamnya ada satu ibadah yang tidak ada di bulan lain, iaitu solat sunat tarawih. Jadi solat sunat tarawih tidak boleh dibuat di bulan Rajab, tidak boleh dibuat di bulan Syaban, tidak boleh dibuat di bulan Syawal. Hanya boleh dibuat di bulan Ramadan. Jadi saya ingin bacakan satu hadis Rasulullah SAW yang membawa maksud sesungguhnya bulan Ramadan itu telah datang kepada kamu, di dalamnya terdapat malam di mana amal ibadah yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik dan lebih besar ganjarannya daripada amalan selama 1000 bulan. Sesiapa yang kehilangan malam tersebut, sesungguhnya dia telah kehilangan semua kebaikan dan tidak akan kehilangan semua perkara tersebut kecuali orang-orang yang telah diharamkan, yang ini tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini memberi maksud kelebihan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, hadis ini juga bermaksud sesiapa yang berusaha dan Allah sayang kepadanya akan jumpa malam Lailatul Qadar. Kecuali dia memang Allah dah tentukan orang itu akan dapat malam Lailatul Qadar. Ini kita tak pasti siapa.
walaupun kita selalu pergi masjid tiap malam, walaupun kita selalu berjamaah di waktu bulan Rajab ataupun Syakban, kita tidak boleh mendamik dada mengatakan bahawa kita akan jumpa malam Lailatul Qadar. Kita tidak boleh. Tapi macam mana dapat jenis? Kita kena konsisten pada malam pertama Ramadan hinggalah akhir malam Ramadan. Jangan lupa solat maghrib kalau boleh berjamaah, ya. Lepas berbuka di mana-mana. Kedua, solat isyak berjamaah. Solat sunat tarawih kalau boleh di masjid, di surau ataupun di tempat-tempat yang diadakan solat itu, atau di rumah bersama dengan keluarga Cik Lia. Saya yakin keseluruhan lelaki yang bergelar selama suami boleh jadi imam. Saya ingat Cik Lias boleh jadi imam tu. Maknanya jadi imam kepada isteri, anak-anak. Kalau boleh di rumah kita jadi imam. Tapi kalau pergi ke masjid ada imam, kita follow imam. Jadi kalau di wilayah depan ini, insya-Allah ada 8 masjid, 123 surau Jumaat, 612 surau. Mana kita telah mengarahkan mereka untuk mengimarahkan malam bulan Ramadan ini, dan kepada mereka yang tidak kecukupan nak berbuka mungkin secara percuma, insya-Allah saya rasa keseluruhan masjid memberikan berbuka secara percuma, khususnya Masjid Negeri di Shah Alam, di mana kita setiap hari menyediakan 500 orang percuma. Datanglah. Ya? Dan untuk sahur pun kita sediakan juga percuma. Jadi kerja kita ialah, usaha kita, niat kita ialah untuk kita cuba mencari malam yang cukup istimewa, malam yang cukup hebat, itu malam Lailatul Qadar. Jadi satu lagi keistimewaan malam Lailatul Qadar ini ialah di mana ayat Al-Quran itu diturunkan. Maknanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, dan secara berperingkat-peringkat selama hampir 23 tahun, iaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dan peristiwa ini diturunkan, peristiwa besar ini dinyatakan dalam ayat suci Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini jelas menunjukkan kehebatan malam Lailatul Qadar itu, Cik ya. Inilah bab permulaan kita nak ceritakan sedikit sebanyak tentang apa itu Lailatul Qadar. Okey, terima kasih yang bagi tu. Jadi yang saya faham sebenarnya nak mencari malam Lailatul Qadar ni dia kena bermula daripada hari pertama Ramadan sebenarnya. Ya. Dia bukanlah kita kejar waktu 10 malam yang terakhir tu. Tapi sebenarnya nak mendapatkan Lailatul Qadar tu kena bermula daripada hari pertama Ramadan. Seperti yang bagi Datuk tadi cakapkan, maknanya bermula kita bersolat maghrib, kita berjemaah, bersolat isyak berjemaah, bertarawih, dan insya-Allah jika kita mengejar malam Lailatul Qadar tu, insya-Allah kita akan dapat sebenarnya. Betul Datuk? Ya, ini ada setengah ulama berpendapat bahawa malam Lailatul Qadar ini akan jatuh pada 10 malam terakhir, dan ada juga setengah ulama berpendapat yang jatuh pada 27 pada bulan Ramadan, 7 hari bulan Ramadan. Tapi untuk memudahkan kita, bagi kita tidak terlepas, sebab kita tidak tahu, ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sarankan tadi untuk kita jangan tinggalkan mengadakan solat, mengadakan ibadat, amal ibadat, dan jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada mula maghrib sampailah ke subuh. Ini yang nak tekankan bahawa perlunya kita terus konsisten. Ya, betul. Seperti yang bagi Datuk tadi cakap juga, junjungan besar kita Nabi Muhammad sendiri pun memohon untuk ditemukan dengan malam Lailatul Qadar, itu kan? Betul kan? Ya, betul. Betul. Ya. Okey, seterusnya yang bagi Datuk, apakah kelebihan-kelebihan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar ni?
Antara kelebihan-kelebihan malam Lailatul Qadar ni saya ingat tadi saya dah sentuh juga. Yang pertamanya ialah banyaknya keistimewaan dan banyaknya kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertamanya, maknanya banyak kebaikan dan keistimewaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita beribadat di malam bulan Ramadan dan kebetulan Lailatul Qadar itu yang saya sebut tadi, pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Masya Allah. Maknanya cukup tinggi. 83 tahun katanya. 83 tahun. Kita berdoa lah mudah-mudahan kita ni dipanjangkan usia. Cik Liah mungkin muda lagi daripada saya. Saya baru saja 55 sebagai contoh kan. Tapi nak meniti ke 83 tu saya rasa jenuh juga kan. Dalam keadaan kita lihat ramai orang di sekeliling kita yang semakin uzur apabila berusia 80-an, tetapi bagaimana kita nak dianggap beribadat seperti 83 tahun? Kita cuba usahakan tahun ini. Masih ada masa lagi. Dan yang ketiganya, di malam Lailatul Qadar ini insya-Allah segala doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita jangan lepaskan peluang, kita konsisten berdoa apa yang kita minta. Wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada kita, berdoalah kepada aku, nescaya aku perkenankan. Sebab itulah kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara konsisten daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan. Dan kalau boleh terus menerus dengan doa yang kita nak. Mungkin Cik Lias, kadang-kadang apa yang kita nak kita tak dapat. Mungkin masih ada hijab lagi. Kadang-kadang apa yang kita rasakan bahawa kita seolah-olah tidak diterima doa sebagai contoh. Tapi jangan putus asa. Kita kena sangka baik dengan Allah SWT. Sebab itulah antara doa yang masyhur yang disarankan oleh para ulama dan juga Rasulullah SAW sendiri menekankan antara doa yang perlu kita baca kalau berjumpa Lailatul Qadar ialah satu doa yang dalam bahasa Arab bermaksud Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidina dan juga seterusnya. Maknanya, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun. Maka ampunkanlah aku atau ampunkanlah kami. Kerana engkau adalah maha pengampun. Yang ini antara doa yang saya rasakan doa yang cukup masyhur. Saya ingat kalau kita tidak mahir baca dalam bahasa Arab, kita boleh gunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni mungkin dia akan lebih dijiwai oleh kita. Jangan malu. Maksudnya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita berdoa dan kita boleh berdoa apa saja yang lain. Mungkin kita sayangkan isteri dan anak-anak kita. Kita doalah dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku. Di dalam kita punya online ni ada yang bertanya apakah doa yang paling baik. Maka doa tadi itulah. Ya Allah, ya Tuhanku. Engkaulah maha pengampun. Maka ampunkanlah aku. Kerana engkaulah sebagai Allah yang suka mengampunkan. Sebab kita banyak dosa. Kita tak tahu kadang-kadang sebagai isteri tak sedar pun kita buat dosa kepada suami. Kadang-kadang seorang suami tidak sedar pun dia rasa dia tak menjadi suami yang terbaik. Tetapi dia sebenarnya telah melakukan perkara yang menyakitkan hati isteri. Cik Lias, kita nak ambil contoh mudah je. Bagaimana isteri kadang-kadang tak sedar dia buat dosa kan. Kadang-kadang suami yang dia cakap terus terang, dia akan cakap terus terang tu. Okey, yang boleh tak petang ni buat bubur kacang? Contoh. Terus direct. Ada suami yang dia tidak direct, dia hanya memberi gambaran je. Dia berkias. Makan bubur kacang. Berkias je. Okay. Nampak dia berkias. Ataupun dia berkias, rasanya raya tahun lepas, selalu you buat bubur kacang kan. Maknanya dia memberi gambaran yang begitu. Ataupun dia cakap direct je. Petani buat bubur kacang abang dah lama tak makan. Wah, ini selalunya kadang-kadang suami yang garang dia macam tu. Suami yang lemah lembut dia akan berkias ataupun memberi maklumat. Jadi kalau
suami dah memberikan arahan secara direct ataupun indirectly ataupun secara berkias, isteri sepatutnya kena mengikuti. Buatlah bubur kacang. Kalau tak tahu, tak payah buat. Ataupun bagi tahu ataupun beli. Tiba-tiba yang keluar, tak ada bubur pun. Yang ada bubur lambuk. Jadi yang ini kadang-kadang boleh menyakitkan hati suami tanpa disedari, walaupun mungkin suami pun dia tak timbulkan perkara itu, sebab ada setengah suami ni dia akan makan saja apa yang ada. Jadi mungkin benda ni boleh menimbulkan perkara yang menyakitkan hati, dan bagaimana kita nak meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu caranya ialah dengan kita berdoa di setiap malam, dan kalau jumpa malam Lailatul Qadar, alhamdulillah, mudah-mudahan mustajab. Dan yang kedua, kita minta maaf kepada suami kita. Begitu juga suami mungkin melakukan kesalahannya, selama ni mungkin culas, tak beri nafkah ataupun sebagainya. Jadi sama-samalah kita menjadikan malam Lailatul Qadar ini sebagai target kita, okey, sebagai salah satu daripada sasaran kita. Mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan malam yang cukup hebat itu. Walaupun ianya adalah rahsia, semuanya di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, Cik Lias. Sebab saya yakin kalau ditentukan, okey, malam Lailatul Qadar itu ialah pada malam 27, sebagai contoh. Agak-agak penuh tak masjid daripada saya. Malam pertama dia sampai berebut, malam tu memang berebut lah orang ni. Malam 27 tu saya rasa Masjid Negara depan ofis saya ni silat-silat sampai ke tepi jalan tu. Dan kenderaan akan bersusun. Maksudnya orang dah tahu dah, sebab malam ini adalah malam yang cukup hebat, cukup istimewa, cukup keberkatan, doa tidak ditolak. Maknanya ibadah akan dilipat gandakan 1000 tahun ataupun 83 tahun. 1000 bulan, 1000 bulan ataupun 83 tahun dan juga sebagainya. Ini gambaran secara umum lah, Cik Lia. Okay. Jadi terima kasih kepada Datuk. Tadi pun contoh doa tu sebenarnya pun dah menjawab persoalan daripada rakan kita di Facebook kita. Jadi Datuk, kita sebelum kita teruskan ke soalan seterusnya, kita bacakan soalan daripada rakan-rakan di media sosial kita di Facebook Jabatan Perangan ni lah. Daripada Firash Daniel, soalan dia, Datuk nak tanya, adakah kehadiran Lailatul Qadar ini sama untuk semua orang atau yang terpilih saja yang menerima keistimewaan ini? Oh, Masya Allah, soalan ni cantik lah Cik Lias, cantik. Adakah cantik semua orang akan dapat? Firash Daniel. Adakah semua orang akan dapat ataupun orang yang tertentu saja? Saya yakin bahawa sebagaimana yang telah pun digambarkan kepada kita, malam Lailatul Qadar ni adalah orang yang berusaha saja yang akan dapat, saya rasa. Bermaksud orang yang konsisten, saya sebut tadi. Kerana malam istimewa ini adalah satu malam yang dianugerahkan kepada para hamba Allah yang taat menjalankan ibadah, yang terus-terusan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab salah satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang membangunkan malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dengan keinsafan, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita disarankan oleh Rasulullah untuk kita terus-menerus beribadat di malam-malam bulan Ramadan. Pada saya sebagai manusia biasa, kita ada tugasan lain, saya faham. Pertama, kita perlu berbuka. Okey. Lepas berbuka, kita terus menunaikan solat maghrib dan juga ajak isteri untuk berdoa bersama-sama. Doalah apa yang suami nak, apa yang isteri nak. Dan mungkin kalau isteri kata, bang, boleh tak masukkan doa, ya Allah permudahkanlah segala urusan isteri-isteriku, anak-anakku, menantu-menantuku dan cucu-cucuku, sebagai contoh. Mungkin ada anak yang nak masuk exam, mungkin ada anak yang nak masuk temuduga, mungkin ada anak yang sedang mencari kerja, mungkin ada anak yang belum bertemu jodoh. Boleh disebut terus menerus. Berdoa ini bukan selepas solat, tetapi boleh dibuat di mana-mana saja yang sesuai, dalam keadaan kita suci,
dan ada adab-adab tertentu, dan mudah-mudahan kita akan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya yakin bahawa malam Lailatul Qadar ini adalah untuk orang yang tidak jemu untuk beribadat setiap malam, terus konsisten, dan yang kedua yang memfokuskan ibadah di malam hari, iaitu bermula dengan solat maghrib, solat isyak, tarawih, solat subuh ataupun qiyamul lail. Jadi kita belum terlambat untuk kita kata orang tu menanamkan niat dalam hati, biarlah mulai malam ini kita beriktikaf dan qiyamul lail di mana-mana masjid ataupun surau ataupun sebagainya. Dan kalau kita tidak mampu, kita bangun sebelum sahur di rumah, kita solat sunat. Kita solat sunat tahajud, kita solat sunat hajat, kita solat sunat tasbih, dan kita solat sunat apa juga yang diharuskan, dan kita berzikir dan kita berdoa. Dan saya yakin kalau kita konsisten, orang yang konsisten ini walaupun mungkin sebelum ini dia bukanlah orang yang selalu pergi ke masjid, Cik Dias ya, bukan orang yang selalu berjamaah, tapi kalau dia konsisten di rumah begitu setiap malam, insya-Allah dia akan dapat malam Lailatul Qadar. Sebab itulah saya yakin orang yang berusaha dia akan dapat manjadda wajad. Siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Manakala orang yang lalai, yang mungkin terleka dengan keseronokan dunia, yang mungkin terleka lah, orang lain pergi ke masjid, dia pergi ke mana? Ke pasar malam. Ya, nak cari baju raya, nak cari kuih raya. Mungkin baju raya boleh cari siang, mungkin kuih raya boleh cari siang. Tapi kalau malam tu, kalau nak pergi juga mungkin selepas tarawih ya Cik Lia. Di KL ni meriah kalau lepas tarawih ni, masih lagi hidup sehingga malam. Jadi kita ambil peluang. Kalau tak dapat buat 20 pun, buatlah di rumah 8. Jangan tak buat langsung kalau boleh. Kalau tak sempat buat lepas isyak, buat malam pun tak apa. Maknanya waktunya terpulang kepada kita kalau solat sunat tarawih. Maksud saya ialah selepas solat isyak lah. Jadi ini yang paling penting Cik Lia. Ya. Betul yang bagi Datuk. Saya sendiri pun yakin sebenarnya kalau kita berkendakkan sesuatu tu, kalau kita berusaha, insya-Allah sebenarnya kita akan dapat. Sebenarnya kerana Allah SWT tu sebenarnya Maha Pengasih dan Penyayang. Dia akan bagi kalau umat dia minta. Ustaz. Jadi Ustaz, okay, kita teruskan. Soalan yang ketiga kita. Jadi Lailatul Qadar ni adalah malam yang rahsia. Betul. Yang diketahui hanya berlaku pada malam hari di bulan Ramadan. Kita tak mengetahui melainkan dengan tanda-tanda. Jadi boleh tak yang berbahagia Datuk terangkan apakah tanda-tanda malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Okey, terima kasih Cik Lias ya. Jadi sebagian besar ulama dalam kitab masing-masing telah menjelaskan ialah mungkin ada sebahagian tanda-tanda yang ditunjukkan kepada hamba-Nya tentang malam Lailatul Qadar ini ya. Jadi banyak hadis dan khabaran orang soleh serta riwayat mereka yang telah membincangkan tanda-tanda tersebut ya. Dan antara yang disebut oleh Ubadah bin As-Samad radhiyallahu anhu berkata secara marfu' ya, sesungguhnya malam tersebut malam yang bersih terang, seolah-olah bulan yang menerangi, tenang, nyaman dan tidak terlalu sejuk, dan pada malam tersebut dan tidak terlalu panas, dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Maksudnya ini antara sebahagian yang disebutkan oleh pencitraan ataupun perkhabaran lah ya. Jadi yang pertama kalau kita nak sebut malam ini adalah sebagian ulama kata 10 malam yang terakhir. Yang kedua ialah pada malam itu tidak panas dan tidak dingin sebagai contoh ya. Dan yang ketiganya ialah suasana malam itu adalah malam yang agak berbeza dengan malam yang lain. Tetapi ini sekadar perkhabaran. Bagaimanapun terpulanglah kepada kita, yang paling penting ialah orang yang terus beribadat di malam hari, dia akan dapat merasai. Bagi orang yang jarang-jarang, maksudnya kadang dia pergi, kadang dia tak pergi, kadang dia solat di masjid ataupun
kadang dia lambat solat dan solat di rumah ataupun sebagainya, mungkin dia tidak boleh merasai, tetapi insya-Allah kita akan dapat fadilat yang besar, dapat kelebihan yang besar kalau kita terus konsisten berjamaah di masjid ataupun surau berhampiran dengan kita. Dan kalau kita tak mampu pergi ke masjid ataupun surau, kita solat di mana-mana tempat yang bersesuaian ataupun di rumah kita, dan kita terus konsisten. Masuk je waktu isyak kita solat. Dan saya yakin orang ini akan dapat merasai perbezaan itu. Dan ada juga cerita yang menyatakan bahawa apabila di waktu pagi, apabila matahari terbit, maknanya di waktu hari itu tiada kepanasan. Ini dihambarkanlah begitu. Tetapi hanya orang yang, saya yakin, hanya orang yang konsisten beribadat, dia akan dapat merasai malam Lailatul Qadar itu. Dan kita tidak bolehlah mendapik dada mengatakan bahawa oh, malam ini malam Lailatul Qadar, aku dapat merasakannya. Jadi biarlah itu menjadi rahsia orang yang beribadat, dan dia tidak boleh menceritakan perkara itu kerana dikhawatiri bahawa cerita itu tidak betul ataupun tidak benar, kerana yang mengetahui tentang malam Lailatul Qadar ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya Ustaz. Apakah amalan-amalan atau pengisian yang dianjurkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ni? Okey. kita yang pertamanya Cik Lias, kita hendaklah berdoalah kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Sebagaimana Rasulullah SAW pun dia berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menemukan dia dengan malam Lailatul Qadar. Jadi sekarang ni kita masih ada peluang untuk kita berdoa. Kalaulah 20 hari yang lalu kita tak pernah berdoa pun untuk kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, mulai malam ni atau mulai petang ni kita konsisten. Lepas solat asar kita berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku ni adalah hamba-Mu yang lemah. Aku ni adalah hamba-Mu yang mungkin hatiku ini masih kotor, tetapi aku ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang pastinya semua hamba-Mu yang sayang kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu inginkan malam Lailatul Qadar. Temukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Mana kita berdoa yang pertama. Yang kedua ialah kita juga perlu berusaha. Ya, maknanya kita berusaha. Jadi saya sebut tadi berusaha setiap malam. Kita cuba berusaha untuk beribadat. Ya, kadang-kadang cabarannya banyak Cik Lia. Ya. Mungkin kalau orang yang tak dapat rezeki malam Lailatul Qadar ni, mungkin dia mengantuk sokmo tiap malam. Tiap malam masih nak tidur je. Sebab itulah antara tip untuk kita sentiasa cergas, jangan berbuka dengan makanan yang banyak, betul? Jadi untuk kita sentiasa cergas, untuk kita berusaha, dan sebaik mungkin biarlah berusaha ni untuk kita berjaya. Berbukalah dengan buah kurma, lepas tu makanlah secukupnya untuk kita solat maghrib. Lepas tu mungkin kita makan berat sikit sebagai persiapan kita untuk solat isyak. Lepas itu tarawih, dan lepas tarawih kita makanlah sikit. Kalau di kampung-kampung disebut more Cik Lias, di bandar pun sama disebut more. Dan insya-Allah dengan kita berusaha yang sedemikian, peluang untuk kita berjumpa malam Lailatul Qadar tu tinggi. Dan yang ketiga, kita perlulah saling mengingati antara suami isteri, antara anak dengan bapa dan juga ibu, antara ibu dengan anak-anak ataupun sebagainya, saling mengingati bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penting, dan kita ingatkan kepada mereka jangan putus asa, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saling mengingatkan dan saling untuk sama-sama berdoa, bukan setakat untuk dia tetapi berdoa untuk keluarganya. Ya Allah ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu agar aku dapat menemui malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berilah juga peluang kepada ibuku. Berilah peluang kepada
suamiku, berilah peluang kepada anak-anakku, berilah peluang kepada menantuku, berilah peluang kepada jiran tetanggaku. Bermaksud kita mendoakan juga kepada orang di sekeliling kita agar mereka juga dapat peluang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sebab itulah kita kena penuhi malam Lailatul Qadar ni, Cik Liah. Di situ pun ada soalan tu. Apakah persiapan kita sebagai umat Islam untuk menghadapi Lailatul Qadar? Apakah persiapan kita? Persiapan kita, saya sebut tadi, mestilah kita ready dengan fizikal dan mental. Kita kena ready dengan apa yang kita nak. Kita kena tahu apa ibadat yang kita perlu buat. Pertama daripada sudut fizikal dan mental, fizikal kita perlulah sihat. Yang kedua, perlulah kita menyediakan pakaian yang bersesuaian. Maknanya pakaian yang bersesuaian, setengah orang suka memakai jubah, setengah orang suka memakai kain plekat, Cik Liah bagi lelaki. Setengah orang suka memakai, kata orang tu, seluar biasa dengan baju, mungkin baju kurta ataupun sebagainya. Terpulang, tetapi perlu ada persiapan. Setengah orang perempuan pula suka dengan berjubah ke masjid ataupun sebagainya, tetapi bagi perempuan yang suka berjubah ke masjid, pastikan jubah ini tidak terlampau lembut sehingga nampak tubuh badan. Maknanya biarlah jubah ini berwarna gelap agar tidak dilihat bentuk badan ataupun sebagainya apabila ditiup angin. Dan yang seterusnya, hendaklah kita menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antara yang saya sebut tadi, doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini antara doa yang kita boleh hafal. Ya Allah, Allahumma innaka afun karim, sungguhnya kamu adalah maha pengampun, maka ampunkanlah aku kerana kamu adalah sebaik-baik pengampun yang sukakan pengampunan. Dan juga kepada kedua ibu bapaku, kepada seluruh orang muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Maknanya kita mendoakan semua. Jadi kita doakan diri kita doakan ibu bapa kita doakan orang di sekeliling kita, dan kalau tak boleh kita berbahasa Arab, doalah dalam bahasa Melayu. Ya Cik Liah? Doalah dalam bahasa Melayu. Kalau kita tak boleh nak berbahasa Melayu, malah tahu hanya boleh berbahasa apa? Berbahasa Inggeris contohnya. Doalah dalam berbahasa Inggeris. Ikut keselesaan sebenarnya. Betul. Yang paling penting ialah kita berdoa dan kita fahami doa itu, dan kita dengan penuh pengharapan. Sebab itulah dalam salah satu hadis yang lain berkaitan dengan puasa, Rasulullah juga menyebut dalam satu hadis matanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya dalam konteks keinsafan ialah pengharapan kepada Allah. Kita kena bersedia. Bulan puasa ni kita kena bersedia. Tahu halal haram, tahu hukum hakam, tahu benda yang boleh tak boleh, tinggalkan benda yang tak boleh kita buat. Jangan makan benda daripada perkara yang syubhat ataupun haram. Jadi kita makan benda yang halal. Lepas tu malamnya pula kita nak cuba berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tadi, buat persiapan yang sewajarnya. Dan yang paling penting ialah Cik Liah, bawalah isteri kita sekali, bawalah anak-anak kita sekali, bawalah menantu kita sekali, bawalah orang di sekeliling kita untuk kita sama-sama berjumpa malam Lailatul Qadar dan berdoalah. Cuma janganlah berdoa yang mustahil Cik Liah. Jangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah aku balik seperti 20 tahun usiaku. Itu laita syabab ya'udu yauman. Dalam satu perkataan bahasa Arab, maknanya umur muda kita atau masa muda kita tidak akan kembali. Tapi kita berdoa, benda yang kita rasakan boleh, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku kekuatan, berilah aku tenaga, berilah aku tubuh badan yang sehat, ya Allah ya Tuhanku, agar aku boleh bertemu dengan malam Lailatul Qadar,
agar aku boleh beribadat dengan sebaik mungkin, kerana aku tak pasti adakah bulan puasa ini bulan yang terakhir buatku ataupun aku boleh menemui bulan Ramadan di tahun hadapan. Inilah kalau boleh Cik Lia. Betul yang bagi Datuk. Jadi saya belajar ini kita kena sentiasa bersangka baik dan juga banyakkan berdoa. Ini kita apa yang InsyaAllah telah sama-sama. dikupaskan. Betul, ini apa yang telah dikupaskan oleh yang berbagi Datuk lah. Jadi seterusnya Datuk, apakah hikmah yang tersirat di sebalik Allah SWT kita ni merahsiakan malam Lailatul Qadar ni? Apakah dia punya apa dia tu yang tersirat? Yang tersirat, Jarang yang tersirat sebagaimana saya sentuh sedikit di awal tadi ialah maknanya dia akan menjadi pendorong kepada kita sebagai booster kepada kita untuk terus beribadat setiap malam. Tidak. Maknanya tidak hanya memilih malam-malam tertentu, tetapi dia tetap concentrate, beri tumpuan dan menjadi dorongan untuk kita tiap malam. Makna solat isyak berjamaah, solat sunat tarawih. Saya sebut tadi tidak semestinya di masjid, tidak semestinya di surau, tetapi dengan isteri, dengan anak-anak pun boleh. Maknanya kalau di rumah tu suami jadi imam, anak-anak mungkin menjadi Bilal, ataupun kalau tak perlu untuk Bilal memainkan peranan untuk berselawat pun tak apa. Teruskan. Solat isyak 4 rakaat, lepas tu baca doa, lepas itu diikuti oleh solat sunat tarawih sama ada 8 atau 20, tetapi kita galakkan 20 lah. Hanya sebab duit RM20 kan lebih banyak daripada 8. Betul Cik Lia? Betul. Itu kalau matematik dia lah kan. Mestilah dia lebih besar daripada 8 kan. Kalau saya di offer nak 20,000 ke 8,000, kita nak berapa agak-agak? Mestilah nak 20,000 betul? Sebab 20,000 itu lebih banyak. Tapi kena usahalah sikit. Dan samalah juga dengan Lailatul Qadar tu. Kenapa tidak dinyatakan tarikh yang spesifik? Kenapa Allah merahsiakan? Sebab Allah nak minta kita berusaha. Allah nak minta kita konsisten. Sebab perkara yang baik, segala kenikmatan, segala keistimewaan di malam Lailatul Qadar, di mana doa akan dimakbulkan, di mana pahalanya pula lebih daripada 1000 bulan. Ibarat 83 tahun, kita pun tak pasti kita ni umur berapa. Dan yang ketiga, maknanya apa sahaja yang kita rasakan di malam Lailatul Qadar ini nak berdoa, insya-Allah doa yang tidak mustahil, insya-Allah Allah akan tunaikan. Itu sajalah ni Cik Lia, ya. Okey. Seterusnya, yang bagi tu kita ada soalan daripada pelayar-pelayar Facebook kita. Yang kata, bagi perempuan yang uzur, apakah amal ibadat yang disarankan selain daripada berdoa dan zikir pada malam Lailatul Qadar ataupun 10 malam terakhir lah? Okey, secara umumnya beginilah, sebagai seorang perempuan yang kadang-kadang uzur, berlaku baiklah kepada suami kita. Sebagai contoh, buatlah apa sahaja perkara yang baik di rumah. Contohnya setiap malam seorang isteri hatta sebelum maghrib pun dia dah menyediakan segala juadah dengan niat untuk memberi makan kepada suami dan juga anak-anak. Ya, walaupun mungkin barangan itu dibelikan oleh suami. Ya, contoh suami yang beli ayam, suami yang beli minyak masak, suami yang beli beras, suami yang beli barangan untuk satu keluarga berbuka. Tapi dengan usaha isteri memasak, dengan usaha isteri memasak sayur yang sedap-sedap, mungkin akan dapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Itu yang pertama lah. Dan yang kedua, di samping tadi sama ada kerana tidak boleh solat ataupun tidak boleh membaca Al-Quran, hendaklah kita terus untuk bersedekah mengikut kemampuan. Ya, kita boleh bersedekah. Ya. Sedekah tidak semestinya kepada orang luar, Cik Lia. Ya. Kita bersyukur. Ya. Para isteri pastinya bersyukur kalau suami seorang yang mampu. Setiap hari suami keluarkan belanja.
30 hari tu suami keluarkan belanja. Hujung bulan pula nak bertemu dengan bulan Syawal, suami keluarkan yang ini duit raya tahun ni. Subhanallah. Ada sampur raya comel, suami letak 1,000 duit raya, bukan setakat duit raya. Suami Senyum belikan baju raya. Cik Liah. senyum sampai telinga dapat 1,000. Bukan setakat duit raya Cik Liah. Suami belikan baju raya, bukan setakat baju raya. Suami belikan tudung raya. Suami belikan emas pula tu. Itu kalau suami yang berkemampuan. Tapi kadang-kadang ada keluarga yang tidak bernasib baik Cik Liah. Di mana suaminya bekerja tapi sekadar cukup makan, isterinya juga bekerja, maknanya membantu suami. Yang ini saya sebut tadi bersedekah. Jadi bila suami bayar rumah, bayar kereta, lepas tu bayar pengasuh, bayar anak sekolah ataupun sebagainya, cuncunlah cukup makan sehingga hujung bulan. Sedangkan kena beli baju raya, kena buat persiapan raya, kena beli kuih raya. Isteri pula niat, okey bang, saya nak tolong abang. Okey, tahun ni saya nak beli kuih raya. Masya Allah. Ini satu sedekah juga. Kebetulan bertemu pula bulan Ramadan. Bertemu pula dengan malam Lailatul Qadar ataupun sebagainya. Jadi bersedekahlah mana yang kita mampu. Dan sebenarnya ialah jangan lupalah kita boleh berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh juga berzikir dengan zikir-zikir yang bukan ayat suci Al-Quran, di mana kita boleh amalkan begitu. Dan yang ketiganya, kita juga boleh membaca buku-buku yang bersesuaian ataupun kita membaca kandungan-kandungan atau maksud-maksud daripada surah Al-Quran itu sendiri. Kita bersama-sama buat. Kita sama-sama untuk dapatkan fadilat kelebihan itu. Dan seterusnya pada saya, jangan lupalah memberi sokongan kepada suami untuk dapat pahala yang besar di bulan Ramadan dengan menjadikan keperluan suami untuk pergi ke masjid. Suami suka pakai jubah tu, siapkan, serekakan. Suka pakai kain plekat tu, siapkan, serekakan. Suami betul. Suka dengan makanan yang dia suka tiap bulan Ramadan dia suka, sediakan ataupun sebagainya. Dan insya-Allah kita akan dapat fadilat ataupun kelebihan di bulan puasa, khususnya di malam Lailatul Qadar itu Cik Liah. Jadi yang bagi Datuk sebenarnya bukanlah semata-mata solat ataupun berzikir ataupun kita amalan-amalan tadi sebenarnya, tapi apa benda yang kebaikan kita yang membawa kebahagiaan pun juga kita anggap sebagai ibadah pada bulan puasa ni. Jadi dia tidak tertakluk kepada solat, baca Al-Quran ataupun berzikir sebenarnya. Tapi dari segi perbuatan kita, contohnya macam isteri membahagiakan suami, suami membahagiakan isteri, itu disebut sebagai ibadah yang cukup hebat, yang ganjarannya di bulan puasa ni, insya-Allah. Jadi Datuk, yang seterusnya, mungkin ini soalan terakhir kita lah untuk sesi program ini. Jadi soalan daripada Muhammad Hafizuddin. Assalamualaikum Datuk. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, malam-malam akhir Ramadan, biasanya jemaah dekat masjid makin kurang sebab masing-masing sibuk dengan persiapan raya. Datuk ada apa-apa pesanan tak untuk orang ramai yang lebih pentingkan persiapan raya daripada mencari Lailatul Qadar? Okey, jadi soalan ni sebenarnya yang menyoal pun dah tahu jawapannya ni. Cik Liah pun dah tahu maksud saya begini. Memang kadang-kadang dia sukar bagi orang yang biasa bila 10 malam terakhir ni dia pergi ke bazar Ramadan. Maksudnya memang sebab itulah saya sebut tadi di peringkat awal, mungkin bagi orang yang terus-terusan beribadat, tidak meninggalkan solat isyak berjamaah, khususnya di masjid ataupun di surau ataupun di rumah dengan suami ataupun isteri, insya-Allah itu adalah lebih baik, lebih afdal kepada dia. Walau bagaimanapun, kadang-kala ada orang yang berniaga, betul? Ada orang yang berjualan, betul? Ada orang yang bekerja. Ada juga orang yang memandu bas, ada juga orang yang memandu kereta api
memandu taksi, mereka nak cari rezeki dan cari nafkah. Tidak salah untuk mereka mencari rezeki, tetapi carilah ruang yang terbaik untuk mereka mengambil peluang menunaikan solat isyak. Kalau dapat berjemaah ataupun secara bersendirian, lepas tu diikuti dengan solat sunat tarawih saya sebut tadi, dan jangan lupa berdoa, ya Cik Lia. Bermaksud ada orang yang ada keperluan, tetapi bagi orang yang tak ada keperluan, dia bukan peniaga, dia bukan pemandu taksi, dia bukan pemandu bas, dia bukan pemandu kereta api, Cik Lia. Maknanya dia hanya orang biasa yang bekerja seperti penyewa awam seperti kita. Cuba berdoa di awal Ramadan ataupun kalau boleh berdoa di bulan Rajab dan Syaban lagi. Ya Allah, bersihkanlah hatiku agar aku terus meletakkan masjid satu keutamaan kepadaku sebagai tempat kunjunganku, sebagai tempat aku beribadah kepadamu. Kalau boleh ya Allah, jadikanlah aku orang yang pertama sampai ke masjid apabila azan dikumandangkan. Maknanya selepas itu kita pergilah ke mana-mana yang kita nak. Ataupun kalau kita ada keperluan terpaksa juga pergi ke klinik kerana bawa anak, jangan sedih, jangan susah hati sebab kita boleh solat isyak sehinggalah menjelang ke waktu subuh dan kita boleh untuk solat sunat tarawih selepas solat isyak tu insya-Allah. Tapi tak bolehlah solat tarawih lepas subuh ataupun solat sunat tarawih selepas solat duha. Dan solat sunat tarawih ini tidak boleh diqada. Jadi saya nak tambah lagi sikit Cik Lia kepada orang perempuan yang uzur tadi, yang tak boleh pada dia cuma apa? Pertama puasa, betul? Kedua solat, yang ketiga membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Jadi kita juga masih boleh selawat. Banyakkan selawat. Kalau rasa nak tahu berapa jumlah dia, belilah tasbih yang digital. Zikir counter. Maknanya dia niatkan kalau boleh sepanjang dia uzur tu dia selawat sejuta kali. Wah, sejuta kali. Dan dia meminta ampun sejuta kali. Dia baca doa, Allahumma innaka afuwwun karim wa'fu anni. Dia berdoa. Maksudnya begitulah. Jadi kita konsisten. Dan kita pilihlah zikir-zikir yang bersesuaian. Contohnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Tiada Tuhan selain kamu ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Maknanya kita merendahkan diri. Dan bagi abang-abang yang berniaga, abang-abang yang sibuk mencari rezeki itu, okey, walaupun mungkin kita tak dapat solat isyak di waktu yang tepat bersama dengan imam di mana-mana masjid, mungkin pada saya tak salah, ya Cik Lia, kalau kita bawa sejadah, betul? Kita bawa sejadah, kita solatlah di sebelah-sebelah gerai kita, sementara anak kita atau kawan kita ataupun pekerja kita melayan tetamu ataupun melayan pelanggan. Jangan sampai Cik Lia, ada juga kadang-kadang peniaga yang menumpukan untuk meraih rezeki sebanyak mungkin sehingga dia menumpukan kepada kekuatan tulang empat kerat kita, dan mengabaikan doa kepada Allah SWT, mengabaikan tawakal kepada Allah, dan dia mengabaikan solat zuhur. Daripada zuhur tu dia buat kerja sampailah tertinggal solat zuhur. Lepas tu solat asar pula berniaga di bazar, sampailah tertinggal solat asar, dan apabila maghrib terleka pula. Maknanya semua waktu tu dia tak lakukan. Bila balik malam pula letih, tertidur, terbungkam di ruang tamu. Ini antara sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang boleh merugikan. Saya sebut tadi, bawalah sejadah. Betul Cik Lia? Bawa sejadah tu. Nak ambil sembahyang pun kita tak perlu paip air pun. Kita pakai botol mineral pun cukup. Ataupun kalau kita nak beli alat sembahyang tu, pergi ke kedai yang jual jubah, yang jual serban, yang jual sejadah, belilah penyembuh air tu. Siap-siap letak kat sembuh. Lepas tu berdoa, mengambil air sembahyang. Sembuh. Lepas tu sembuh kan?
Mudah je sebenarnya. Sebab Islam ini adalah agama yang mudah. Sebab itulah saya menasihatkanlah kepada mereka yang suka berbelanja di hujung Ramadan, carilah waktu-waktu yang bersesuaian. Kalau tak boleh elak pun, jangan lupa untuk solat Isyak dan solat tarawih dan berdoalah doa yang anda hafal setiap malam. Walaupun Cik Lia, cakap ni mudah Cik Lia, betul tak? Betul. Cakap ni mudah. Tetapi kadang-kadang Allah uji. Allah uji, isteri buat laksam cukup sedap, isteri buat laksa cukup sedap, betul? Isteri pula buat beli cendol cukup sedap. Akhirnya lepas maghrib atau sebelum maghrib dah terlena. Terlena. Ini yang kita rasa itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terlena pun bangun, oh aku belum solat Isyak. Terus bangun, lepas tu aku nak ikuti dengan solat sunat tarawih, betul? Kita ikutlah. Kalau kita nak selawat setiap 2 rakaat pun kita sendiri selawat, kita sendiri jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi sambung lagi 2. Lepas tu selepas 4 berdoa, ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun, maka ampunkanlah aku. Kerana Engkau lah Maha Pengampun. Juga ampunkanlah dosa ibu bapaku. Ampunkanlah dosa semua muslimin muslimat. Ampunkanlah dosa semua orang yang telah pun meninggal ataupun yang belum meninggal. Ini dia. Cik dia. Yang pentingnya ialah nak atau tidak. Betul? Betul. Tanya nak atau tak nak, betul kan? Betul. Yang bagi Datuk. Jadi sebenarnya yang bagi Datuk, tahun ni sebenarnya dia raya tu dia lain macam sikit sebab kita dah 2 tahun tak dapat beraya kat kampung. Jadi penghujung 10 malam terakhir ni dengan diberi suntikan 10K KWSP ni. Jadi dia punya panggilan tu nak pergi beli barang tu. Jadi lebih kuat dengan lagu-lagu raya dah berkumandang 10 malam terakhir. 10 ni. Jadi dia punya dugaan tu lebih. Betul. Lebih tinggi Dugaannya lebih. Yang pertamanya sejak daripada awal PKP maknanya kita tidak dapat untuk berbelanja sakan lah, betul? Yang kedua tak boleh balik kampung, betul? Yang ketiga mungkin duit pula tak ada peluang untuk keluarkan. Tahun ni kita terima kasih kepada kerajaan lah kerana memberi ruang kepada yang berusia 55 ke bawah, Cik Lia. Bagi yang ber-55 tahun ke atas tak boleh. Dia kategori warga emas 55 sampai 60 dia hanya boleh keluarkan time berusia 60 tahun. Jadi pada saya ginilah Cik Dias, walaupun kita boleh keluar duit KWSP, janganlah membazir dengan pakaian baju raya. Baju raya pun pada saya berpada-padalah. Janganlah kita nak menempah yang mahal-mahal, satu set baju Melayu dengan samping baju Melayu 300, samping 1000, 1300. Maknanya adik-beradik, anak beranak ada 10, 13,000. Jangan begitu. Pada saya yang penting ialah baju tu bersih, warnanya menarik, lepas tu kita boleh urus dengan baik dan samping tu sesuai untuk kita bergembira di hari yang pertama. Hari yang kedua mungkin kita ada baju yang terlepas, pakailah. Ataupun kita beli baju kurta. Cik Lia pun faham baju kurta pun sekarang sebenarnya harganya lebih hampir sama dengan baju Melayu, betul tak? Betul. Itu dia. Baju macam Cik Lia pakai tu pun rasanya 100 lebih ke 200 lebih kadang-kadang. Tetapi sampai. Itulah realitinya. Pada saya ginilah. Kalau kita dah diberi peluang oleh kerajaan untuk mengeluarkan KWSP, ingatlah apa yang paling penting untuk kita buat. Jangan berhabis di bulan Ramadan ini ataupun hari raya. Mungkin ada keperluan anak nak sekolah, keperluan pendidikan anak-anak. Ambillah sedikit untuk kita gunakan untuk hari raya. Yang selebihnya mungkin ada nak hadiah pada isteri. Dah lama tak bagi isteri hadiah kan? Dah lama tak beli cincin, betul? Belilah. Mungkin. Lagi Ustaz, yang penting ni zakat. Itu dia. Itu yang penting kan. Zakat fitrah Cik Diah kita ada tiga jumlah zakat fitrah. Pertama zakat yang biasa untuk orang yang biasa RM7. Yang kedua orang yang ada kelebihan RM21. Sorry minta maaf RM14. Dan yang ketiga untuk orang yang kaya lah RM21. Ini hanya saranan.
Sebab apa? Mungkin orang yang biasa macam kita ni makan beras grade yang rendah lah, 10 Biasa-biasa. kilo, beras biasa Ha, RM27. Yang ha. makan beras siam Mogul, wangi, mogul basmati. dia siam wangi dulu dengan basmati tu. Itu terpulang pada Ha, nak bawa bayar 14 ataupun bayar 21. 21. Jadi terpulang. Dan banyakkan sedekah di bulan puasa. Saya ulang sekali lagi, sedekah tidak hanya kepada orang luar, tetapi biarlah kita, isteri yang bekerja, suami yang bekerja, cari di kelilingnya. Kadang-kadang isteri kepada suami, suami kepada isteri, kepada adik-beradik, kepada anak-anak yang mungkin dah berumah tangga tetapi gajinya rendah. Kadang-kadang ada anak kita yang gajinya tak sampai 2,000 tapi dah ada anak. Jadi eloklah bersedekah kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, kerana mereka itu juga wajar untuk mendapat sedekah daripada keluarga. Dan sekiranya perlu bantuan Cik Lia, jangan lupa Baitul Mal boleh memberikan bantuan kepada asnaf. Dan Alhamdulillah, saya selaku Setiausaha Majlis Agama Islam dan Persekutuan, untuk makluman, kita telah membelanjakan beratus juta daripada bulan Januari sampailah bulan April ini, dan khususnya di bulan Ramadan ini banyak bantuan dikeluarkan Cik Lia. Jadi jangan risau duduk di wilayah ni. Kalau Cik Lia dengar juga orang susah, bagi tahu. Nanti kita punya skuad agihan zakat akan pergi. Kalau berlaku bencana, bagi tahu. Ada skuad agihan bencana akan pergi. Maknanya sebenarnya tak ada masalah. Kecualilah kalau kita ada masalah kerana masalah kita sendiri, suka berhutang sana, berhutang sini ataupun sebagainya tanpa keperluan. Itu dia. Tapi kalau orang yang berhutang kerana keperluan pun sebenarnya ada jalan penyelesaiannya oleh zakat, insya-Allah. Baiklah, yang bagi Datuk, sebenarnya kita pun dah 1 jam bersiaran. Jadi kita pelbagai maklumat, pelbagai ilmu yang kita dapat hasil kupasan daripada tajuk kita itu Garis Masa ke Lailatul Qadar ini. Jadi untuk yang soalan yang terakhir untuk yang berbagi Datuk, jadi apakah pesanan ataupun harapan yang bagi Datuk untuk para penonton di luar sana? Pertamanya harapan saya ialah saya mengharapkan masjid-masjid di bawah pentadbiran Jawi, ada 89 masjid, 123 surau Jumaat, 612 surau, terus konsisten untuk memberikan tempat yang paling baik, paling sesuai, paling mesra kepada anak-anak kariah dan para jemaah. Ini harapan saya. Yang kedua, harapan saya kepada anak-anak kariah juga, bersabarlah ketika di bulan Ramadan ataupun di malam hari ketika kita menunaikan solat isyak dan juga solat sunat tarawih, kerana mungkin kadang-kadang berlaku kesibukan, kadang-kadang mungkin parking kenderaan, kadang-kadang orang yang terkejar-kejar ataupun sebagainya, mungkin berlaku kekurangan, bersabarlah. Jadi kita sama-sama berusaha untuk katakanlah memudahkan orang lain. Yassiru wala tu'assir. Hendaklah kita mudahkan, jangan menyusahkan. Dan yang ketiga, bagi anak-anak kariah kepada semua masyarakat orang Islam, hendaklah kita beribadat sebaik mungkin. Kalau boleh, kita terus konsisten apa yang kita buat sebelum ini. Kalau kita nak tambah, tambahlah mengikut kemampuan. Jangan kita nak cuba buat semua, tapi tak boleh buat Cik Lia. Bulan Rejab bukan main. Dia kata aku nak hafal ni, nak khatam berapa kali, aku nak solat kat sana, kat sini. Tiba-tiba dia mimpinya terlampau besar. Jadi cuba konsistenkan. Tak boleh buat semua, buat sedikit tetapi berterusan. Dan yang keempat, banyakkanlah kita bersedekah. Banyakkanlah kita berdoa. Banyakkanlah kita membayar zakat. Banyakkanlah kita untuk berbuat baik, tidak kira kepada orang Islam atau bukan Islam. Jadi kita berkongsilah makanan kita berbuka dengan rakan-rakan kita yang bukan Islam. Ajaklah rakan-rakan yang bukan Islam datang ke rumah kita untuk berbuka, ataupun saya mengharapkan juga datang ke kawasan masjid dan surau, ajaklah jiran-jiran yang bukan Islam untuk datang berbuka, merasai bagaimana orang berbuka dengan buah kurma, dengan buah tamar, dengan makanan yang menjadi tradisi Cik Lia, contohnya bubur lambuk. Bubur lambuk yang paling istimewa setakat ni saya masih lagi terkenang bila makan ialah bubur lambuk Kampung Baru Cik Lia. Jangan melepaskan peluang makan bubur lambuk Kampung Baru ni.
Ya, Saya dah insya-Allah. dah rasa dah. Itu dia. Saya pengurusi Masjid Kampung Baru pun di bawah pentadbiran kita, dan beliau konsisten dan setiap hari membelanjakan antara 12,000 ke 15,000 untuk memberikan bubur lambuk secara percuma. Sebenarnya kalau kita nak buka dengan bubur lambuk pun Cik Dia, boleh sebenarnya. Buka bubur lambuk maknanya kita dah kenyang dah, tetapi kadang-kadang kerana nafsu. Ya, kadang-kadang tu yang semua nak tu, pergi bazar Ramadan penuh ni. 10 jari ni plastik. Tapi akhirnya yang Tak makan. mengenyangkan ialah nasi sahaja. Jadi harapan saya ialah jangan membazir juga. Dan yang terakhir harapan saya yang akan disentuh besok dalam khutbah Jumaat ialah bagi yang menghisap rokok, jangan marah dengan saya. Bagi yang menghisap rokok, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita berusaha untuk berhenti daripada menghisap rokok. Bukan setakat dia membazir, tetapi dia juga kata orang tu boleh menyebabkan penyakit lah. Lebih-lebih lagi sekarang ada rokok elektronik ya, sebab ada penyakit baru yang dikaitkan dengan rokok elektronik ya. Sebab kita lihat anak-anak bergaya vape, bergaya dengan vape. Jadi kita kalau boleh kurangkanlah, sebab kesian dengan anak-anak muda yang merokok. Bayangkan kalau sehari sekotak RM20, sebulan dah 600. Ya, kalau gaji dia 2,500 dah tolak 600, tinggal lagi 1,900. Nanti nak hantar anak ke pengasuh berapa? Anak pengasuh sekarang 450 ke 500. Kalau ada 2 anak dah 700-800. Betul tak Cik Nia? At least itu bolehlah bayar untuk kereta MyWi, sebab majoriti rakyat Malaysia ni nak kereta walaupun tak kaya, tapi perlu ada kenderaan balik ke kampung. Betul? Saya baca dalam surat khabar tadi katanya industri sewa kereta cukup kata orang tu mendatangkan keuntungan, sebab banyak kereta yang kena banjir, belum dapat dibaiki dan telah pun tempah kereta balik. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk kita menyucikan diri, untuk kita keluar daripada perkara-perkara yang tidak baik, untuk kita berhenti merokok ataupun sebagainya. Dan jangan lupa bulan Ramadan juga untuk kita mengukuhkan kasih sayang antara suami dan isteri, Cik Lia. Jangan lupa teruskan kasih sayang, berikan terima kasih kepada pasangan dan ucapkan terima kasih kepada anak isteri dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk kerana sudi bersama-sama dalam program Influencer at Japan di edisi khas Ramadan dari jabatan kami daripada Jabatan Penerangan Wilayah Pesang Kuala Lumpur. Begitu berterima kasih dan berbesar hati kerana kesudian panel kita iaitu Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, iaitu pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kerana sudi pada hari ini bersama-sama dalam program Influencer Japan ini. Jadi insya-Allah segala ilmu yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk, semoga ia menjadi ilmu kepada kami semua, menjadi manfaat kepada kami semua, dan insya-Allah kita akan bertemu di malam Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi sekian dulu pada kami. Terima kasih sekali lagi Yang Berbahagia Datuk kerana sudi hadir, dan insya-Allah sama-sama kepada tuan-tuan dan puan yang mereka mempunyai peluang ataupun mempunyai kudrat ataupun tenaga, cubalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mana tahu ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Jadi sekian dulu pada kami. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kerana sudi bersama-sama menjayakan program kita pada ini. Sekian dulu daripada kami, Jabatan Penerangan Wilayah Pesang Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan insya-Allah sehingga kita jumpa lagi di program Influencer at Japan yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk.